Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pelajaran kedua iaitu solat orang uzur dan solat dalam kenderaan. Okey, yang pertamanya ialah tentang solat orang uzur. Apa pengertiannya? Solat bagi orang yang tidak berupaya mengerjakan solat secara berdiri. Cara-cara solat ketika uzur iaitu dalam keadaan sakit. Yang pertama ialah solat secara duduk, iaitu duduk iftirash, bersila atau duduk. Solat secara mengiring, iaitu muka dan dada menghadap kiblat. Dan yang ketiganya solat secara menelentang, iaitu kaki ke arah kiblat dengan kepala menghadap kiblat. Seterusnya kita tengok solat secara duduk. Bagaimanakah cara solat secara duduk? Yang pertamanya mestilah kita menutup aurat. Macam mana cara tutup aurat sebagai seorang perempuan, macam mana tutup aurat sebagai seorang lelaki. Okey, yang keduanya duduk menghadap kiblat. Jika di atas lantai, hendaklah duduk iftirash, iaitu duduk antara dua sujud. Okey, yang ketiganya niat serta takbiratul ihram. Okey, seterusnya membaca suratul Fatihah dan surah-surah yang lain seperti biasa kita solat. Kemudian kita rukuk. Cara rukuk tu ialah tundukkan kepala sedikit, dahi setentang lutut. Pastikan dahi kita sentangan lutut. Okey, seterusnya selepas kita rukuk, kita pun i'tidal macam biasa. Kemudian sujud. Cara sujud pula, tundukkan kepala lebih rendah daripada rukuk. Dia sama juga, dia macam ke lutut tu, tapi badan kita bongkokkan lagi lebih daripada rukuk. Okey, seterusnya duduk tahiyat awal, kemudian duduk tahiyat akhir, kemudian memberi salam seperti biasa. Okey, itu adalah cara solat secara duduk. Okey, di sini ada video yang boleh tengok. Dalam video ni awak boleh tengok macam mana cara duduk tegak, takbiratul ihram, seterusnya tangan bersedekap tu, maksudnya tangan yang dekat ni lah, yang terpusat kita tu. Kemudian rukuk, kemudian cara i'tidal, dan seterusnya cara kita sujud, kemudian tasyahud awal, duduk tahiyat awal, dan seterusnya tasyahud akhir, iaitu duduk tahiyat akhir. Okey, solat secara baring mengiring. Okey, awal tadi tu lah. Yang pertamanya mestilah menutup aurat. Seterusnya baring mengiring di atas lambung kanan, iaitu kita menghadap ke belah kanan, muka dan dada menghadap kiblat. Seterusnya niat serta takbiratul ihram, membaca suratul Fatihah dan surah-surah yang lain. Rukuk, kita tundukkan sikit kepala, kemudian kita i'tidal. Seterusnya sujud dengan merendahkan kepala, lebih rendah dari rukuk yang sebentar tadi tu. Kemudian kita baca tahiyat akhir, kemudian memberi salam. Beri salam ni kita tak perlu pun nak pandang ke kanan, tak perlu. Memadai sahaja kita ucapkan je lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala kita tak bergerak pun tak apa, tapi sekadar kita ucapkan salam itu sahaja. Okey, itulah solat secara baring mengiring. Okay, yang terakhir ialah solat menelentang, iaitu pertamanya menutup aurat, baring menelentang dengan kaki menghala kiblat. Mula baring terlentang tu, kemudian kaki tu menghala kiblat, kepala ditinggikan sedikit untuk muka menghadap kiblat. Seterusnya niat serta takbiratul ihram, kemudian membaca surah Fatihah dan surah-surah yang lain. Kemudian rukuk, i'tidal, sujud mengikut kemampuan. Mana yang boleh gerak tu gerakkan, kalau tak boleh ikut kemampuan lah. Kemudian kita membaca tahiyat akhir dan seterusnya memberi salam. Ikutlah berapa rakaat yang kita akan tunaikan. Ini ialah solat menelentang. Okey, kat sini kita kena ingat juganya, jika tidak mampu melakukan pergerakan, maksudnya tak boleh nak duduk, tak boleh nak mengiring, tak boleh nak menelentang, memadailah sahaja dengan solat secara isyarat atau dalam hati sahaja. Okey, apa yang dikatakan isyarat sahaja tu, maksudnya dia dengan sekadar
Kalau tak mampu nak bergerak tu, kita boleh gunakan kedipkan mata kita. Maksudnya bila nak rokok tu kedip sekali. Nak iktidak tu kedipkan sekali. Kenapa sampai begitu sekali? Ia menunjukkan bahawa solat itu sangat penting. Walau dalam keadaan sakit sekalipun, ia wajib untuk dilakukan. Kecuali kalau dalam keadaan koma. Kalau koma tu memang kita tak nak buat apalah. Tapi kalau kita masih dalam keadaan sedar, dia sampai tak boleh nak bergerak langsung pun, kita wajib melakukan solat. Seterusnya, apakah hikmah solat ketika sakit? Yang pertamanya, sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Kemudian kita sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Dan kita meringankan penderitaan yang ditanggung. Sebab bila kita solat, kita berdoa. Bila kita berdoa, kita mengharapkan kita sembuh, mendapat kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Kemudian kita memperoleh ketenangan jiwa. Dan yang terakhir, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Okey, habis tajuk kita bagi solat orang uzur. Nanti kita akan sambung solat dalam kenderaan dalam kelas pada minggu hadapan. Okey, insyaAllah kita jumpa minggu hadapan dalam kelas. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.